بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan taufik dan hidayah dan diberikan ilmu dan diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan. Pada bulan ini, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat istimewa di dalam bulan Islam, iaitu kita menyambut satu sambutan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal. Apa yang ada di bulan Rabiul Awal, tuan-tuan? Iaitu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita panggil Maulidur Rasul, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulidur Rasul. Baik. Ada setengah orang ataupun orang dahulu memanggil Maulidur Rasul sebagai Maulud. Maulud. Kalau orang dahulu, ayah ataupun atuk kita panggil Maulud, tapi sekarang dia panggil Maulid, Maulid Rasul. Apakah beza di antara Maulud dan Maulid? Itu soalan pertama. Baik. Kemudian dalam kita menyambut Maulidur Rasul ataupun kita gelar Happy Birthday to Rasul, birthday lah, hari kelahiran. Bagaimanakah kita menyambut birthday isteri pasangan kita, menyambut hari kelahiran anak, menyambut hari kelahiran ibu dan ayah sebagai tanda apa? Tanda cinta, tanda sayang. Menyambut hari kelahiran ahli keluarga yang tercinta, pasangan yang tersayang, itu sebagai bukti cinta kita kepada mereka. Oleh itu kita sambut birthday. Baik, begitulah juga bila kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setengah kumpulan mengatakan ini tidak dibuat pada zaman Nabi, ini semua bid'ah, tak pernah dilakukan oleh zaman Nabi. Tetapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun zaman selepasnya dilakukan oleh para ulama. Bagaimanakah cara ulama nak menunjukkan ekspresi cinta, menunjukkan inilah cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyambut hari kelahiran yang mulia. Bagaimana orang zaman sekarang menyambut birthday ahli keluarga, birthday isteri, birthday suami, birthday anak-anak. Baik. Dalam kita menyambut hari kelahiran ataupun kita panggil, adakah cukup memadai dengan kita menyambut hari kelahiran itu sebagai cinta kita tanpa menunaikan hak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan kedua. Jadi soalan pertama tadi, apakah beza Maulid dan Maulud? Soalan kedua adalah, apakah hak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah sekadar kita menyambut hari kelahiran? Macam tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada anak, cukup kita sambut birthday anak. Lepas sambut birthday anak, biarkan dia nak pergi lepak ke, nak pergi sekolah ke. Kadang-kadang sekolah pun tak hantar.
Tapi kata, saya sayang anak saya sambut birthday dia tiap-tiap tahun, saya bagi dia hadiah, apa dia nak semua saya bagi. Tapi sekolah anak tu terabai, fardu ain anak tu terabai, semua terabai. Adakah itu cukup tanda sayang kita kepada anak kita? Tanda sayang kita kepada isteri kita cukup dengan semata-mata sambut birthday? Begitulah juga Nabi SAW. Baik, soalan pertama tadi bila ditanya apakah beza maulid dan maulud, maka dalam bahasa Arab, maulud itu adalah bayi yang dilahirkan. Maka maulud itu dituju kepada bayi yang dilahirkan, itulah maulud. Adapun maulid ialah hari kelahiran Nabi SAW. Jadi hari itu kita panggil maulud. Minta maaf, hari itu kita panggil maulid, hari kelahiran kita panggil maulid. Adapun maulud kita panggil bayi yang dilahirkan. Itu khas untuk Nabi SAW. Sebab itu kalau orang Arab bila disebut maulid, maka dituju kepada Nabi, hari kelahiran Nabi, ataupun bahasa Inggeris sebagai happy birthday to Rasul. Tapi kalau hari jadi biasa, hari lahir biasa, dia akan panggil milad. Maksudnya istilah tu dah dikhususkan untuk Nabi sahaja, walaupun maknanya sesuai birthday Rasul. Tetapi bila untuk Rasul, maka dia guna maulid. Kalau hari birthday biasa, maksudnya orang awam selain daripada Nabi, mereka guna Eid Milad ataupun hari kelahiran milad. Baik, itu beza di antara istilah ataupun bahasa. Apakah maulud? Apakah beza maulud? Apakah beza maulid? Baik. Soalan yang kedua tadi adalah apakah hak kita kepada Nabi SAW? Cukupkah dengan sekadar kita menyambut hari lahir Nabi, kemudian ikut sukalah, yang penting aku dah sambut maulid, lepas tu biarlah hak-hak Nabi itu terabai. Macam saya sebutkan tadi, bagaimana kita sambut birthday anak-anak, birthday pasangan, tapi hak pasangan, hak anak-anak kita abaikan. Sebab itulah para ulama menyimpulkan antaranya adalah hak pertama pada Nabi ialah panggilan untuk Nabi SAW. Maksudnya jaga adab panggilan untuk Nabi SAW. Itu yang pertama. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasulullah itu di antara seperti panggilan di antara kamu dengan sebahagian yang lain. Contohnya tuan-tuan, kalau kita ada member, ada kawan, kita nak panggil nama tak ada masalah. Kita nak panggil apa nama kawan? Mamat. Mamat, nak pergi mana? Nak turun surau, tak ada masalah. Kalau orang tu nama apa? Fatimah. Timah, lepas ni nak pergi mana? Pergi surau, contoh. Panggil panggilan. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, jangan la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kamu jadikan panggilan kepada Nabi SAW seperti panggilan kamu dengan kawan-kawan yang lain. Sebab tu kita tak boleh panggil, Hai Muhammad. Sebab tu kita tak boleh kata itu zaman Muhammad dulu tu, zaman unta. Kita tak boleh orang ajar macam tu. Agak-agak kalau kita dengar menirap dia, dia ingat Nabi itu siapa? Dia ingat Nabi itu ni legenda lama. Tak, Nabi adalah Rasul SAW, ialah pesuruh Allah. Itulah kata para ulama, haram jikalau kita memanggil panggilan Nabi tanpa dia panggil panggilan kehormat. Itulah Nabi dia ada panggilan kehormat dia, Nabi Muhammad SAW, ataupun kita panggil Rasulullah SAW. Ini arahan daripada Allah, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha.
Kemudian kata para ulama lagi, jikalau kita mengkaji Al-Quran, kita baca daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala bila bercerita ataupun memberi arahan kepada Nabi, memberi perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala tidak akan menggunakan perkataan selain dengan perkataan yang kehormat. Sebab itulah Allah taala berfirman dalam Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai rasulku. Itu semua dipanggil panggilan kehormat daripada Allah untuk Rasulullah. Tapi kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala ada panggil ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ya Musa, ya Isa, wahai Nabi Isa. Allah Ta'ala panggil ya Isa. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran ya Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai rasulku. Jadi kita sebagai hamba yang berkerdil, sebagai hamba Allah, agak-agak kita nak panggil lah Nabi itu tanpa panggilan kehormat. Sebab itulah kata para ulama, haram jikalau kita sengaja Muhammad tu, dia tu dulu duduk zaman unta, ada tak Tesla agak-agak, contoh dia buat lawak dengan kawan dia. Sebab itulah kita tak boleh melawak dengan kisah Nabi, buat lawak, buat macam seolah Nabi itu cerita kartun. Tak boleh. Sebab itulah kata para ulama, sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Contohnya lagi tuan-tuan, biasanya kalau hari Jumaat ni, kalau orang lelaki kalau kita hari Jumaat nanti kita ada doa untuk sultan, betul? Jadi kita pun doa, contoh Selangor ataupun Agong, kita doa apa nama Agong? Kita panggil YDPA tu kan. Jadi kita gunakan nama dia tu, contohnya macam Selangor. Kalau sebab saya biasa Negeri Sembilan, biasa khutbah Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, boleh tak kita, wahai ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah hidayah untuk Muhriz, tanpa sebut Tuanku. Agak-agak tuan-tuan terkejut tak? Orang yang tidur boleh bangun. Dia tidur, Muhriz yang mana? MD Kedah dulu kan? Contoh, rupanya Tuanku. Sebab itulah kita dengan Tuanku pun kita ada panggilan kehormat. Apatah lagi bila kita nak sebut panggilan untuk Nabi. Agak-agak orang tadi tu kalau khatib, contoh khatib tu baca doa tanpa sebut panggilan Tuanku, maka agak-agak jabatan agama mesti panggil. Orang yang tidur boleh bangun, orang yang bangun confirm buat report. Sebab apa? Sebab dia kurang ajar dengan sultan. Jadi soalan, agak-agak sultan dengan Nabi ni mana lebih tinggi? Sultan dengan Nabi? Mesti Nabi. Agak-agak pun dah tahu dah Nabi. Sebab apa saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala pun tidak pernah memanggil Nabi dengan perkataan ya Muhammad. Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam Quran ya Muhammad, wahai Muhammad. Tak ada. Carilah daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nabi, wahai nabiku, wahai rasulku. Melainkan ada satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam penceritaan, itu pun Allah Ta'ala letak Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah, tapi dalam bentuk penceritaan. Muhammadur Rasulullah berkhabaran, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu je ada sebut nama Muhammad. Tapi bukan dalam keadaan, bukan dalam kita panggil konteks menyeru, bukan dalam konteks mengarah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran untuk para Nabi adalah dalam konteks memberi arahan, fi'lu amr, ataupun kita panggil an-nida, dipanggil dalam konteks seruan. Baik, itu dalam bahasa Arab. Jadi kesimpulan yang pertama antara hak kita dengan Nabi adalah jaga panggilan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56,
Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala hantarkan dalam keadaan kita panggil konteks perintah. Dalam bahasa Arab dia panggil fi'lu amrin, berselawatlah. Fi'il amar ni dipanggil perbuatan perintah. Allah Ta'ala perintahkan untuk wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi wasallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala menceritakan yang Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Baik, macam manakah ataupun apakah maksud? Biasanya kita selalu dengar, lagi-lagi kalau orang lelaki selalu dengar, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ni dengar waktu bila tuan-tuan? Dengar waktu bila? Masa nak khutbah. Maksudnya datang lah tu. Tu bukti datang khutbah. Baik. Kotlah biasanya orang khutbah tu lagi makan cendol dulu. Nanti imam pun ittaqullah ataupun Allahumma ighfir lil muslimin. Dia pun dah gelabah nak masuk dalam cari tempat sebab dia nak habis khutbah. Biasanya khutbah pertama ni orang pergi cari cendol dulu. Jadi kalau yang tahu tu maksudnya memang tunggu daripada awal lah tuan-tuan haji. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat. Jadi kata para ulama, apakah beza ataupun makna Allah Ta'ala berselawat, malaikat berselawat? Dia ada maknanya, ada makna tersendiri. Kata para ulama, Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi dengan maksud Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi. Itu maksud berselawat. Jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala selawat ke atas Nabi dengan makna Allah Ta'ala memberi rahmat ke atas Nabi. Baik. Apakah maksud malaikat berselawat ke atas Nabi? Maksudnya adalah malaikat memohon keampunan untuk Nabi SAW. Itu maksud dia. Jadi ada beza. Ialah sebab setengah orang dia fikir, macam mana Allah Ta'ala selawat? Allah Ta'ala tu ke nyanyi qasidah gendang-gendang ke? Dia setengah orang ni otak dia melilau. Sebab biasanya dia syaitan. Syaitan dia akan hasut benda-benda yang merosakkan akidah. Jadi bila dengar macam mana Allah Ta'ala selawat, Allah Ta'ala ada suara ke? Dia dah lari ke akidah pula. Jadi sebab itulah kata para ulama, apakah maksud Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi? Ialah Allah Ta'ala menurunkan rahmat ke atas Nabi. Apakah maksud malaikat berselawat ke atas Nabi? Dengan maksud malaikat itu memohon istighfar ataupun keampunan untuk Nabi SAW. Baik, itu Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Apakah maksud kita berselawat ke atas Nabi? Maksudnya adalah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka itulah selawat doa kita kepada Nabi. Itulah selawat kita kepada Nabi. Sebab itulah khilaf para ulama. Bila Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, berselawatlah wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas junjungan Nabi SAW dan berdoakan kesejahteraan untuk Nabi. Maka bila ada fi'il amar ataupun konteks perintah, maka kata para ulama, apakah hukum kita berselawat ke atas Nabi? Khilaf para ulama. Ada para ulama yang mengatakan paling kurang seumur hidup mesti dia berselawat sekali ke atas Nabi. Maka jikalau dia tidak berselawat, berdosa dia. Seumur hidup wajib dia berselawat ke atas Nabi.
Itu sebahagian para ulama. Ada sebahagian para ulama, antaranya Imam Syafi'i dan sebahagian mazhab Maliki, berkata kita diwajibkan berselawat sehari paling kurang 5 kali. Sehari paling kurang 5 kali dalam sehari. Itu kita diwajibkan. Apa maksud wajib? Kalau tak buat berdosa. Dalam sehari wajib kita berselawat. Jadi di manakah tempat wajib itu? Iaitu pada tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir tu wajib kita berselawat. Sebab itulah kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang bila kita solat 5 waktu, maka satu waktu ataupun satu solat, satu selawat. Paling kurang, kata Imam Syafi'i. Maka kalau dia tak buat, maksudnya dia tak solat lah. Bila dia tak solat, dia tak berselawat. Bila dia tak berselawat, dosa tak solat pun dapat, dosa tak selawat pun dapat. Itulah kata Imam Syafi'i, untuk orang beriman wajib paling kurang 5 kali. Dan sebahagian para ulama mengatakan wajib dia memperbanyakkan selawat dia tiap-tiap hari. Setiap hari, paling maksudnya tiap-tiap hari dia kena selawat banyak, lebih 100, 200. Itu sebahagian para ulama. Sebab itulah bila Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam ataupun orang yang beriman untuk berselawat ke atas Nabi, maka berselawatlah. Ada sebahagian para ulama mengatakan lagi, bilakah wajib kita berselawat? Iaitu bila kita mendengar sebutan orang menyebutkan nama Nabi. Contohnya saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, itu wajib. Bila kita tiap kali mendengar nama Nabi, kita wajib menyebut ataupun mendoakan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh bila saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan jawab. Maka itulah kewajipan yang ada pada tuan-tuan. Itulah kata para ulama, pendapat inilah berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda al-bakhilu man ladhi zukirtu falam yusalli alaihi. Orang yang kedekut ialah orang yang disebutkan namaku tetapi tidak berselawat ke atasku. Itulah kata para ulama, orang begini dia wajib bila dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dia menjawab. Baik. Akhir sekali, iaitu kata para ulama, antara hak kita kepada Nabi tadi dah 2 dah. Yang pertama iaitu kita menjaga adab kita dengan panggilan yang kehormat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, kita berselawat ke atas Nabi, hukumnya adalah wajib. Ada sebagian para ulama mengatakan wajib 5 kali sehari. Ada sebagian ulama mengatakan bila tiap kali dengar nama Nabi, maka wajib dia menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga iaitu kata para ulama, mengajarkan anak-anak mencintai Nabi. Yang ketiga ini terakhirlah untuk hari ini. Kata para ulama, wajib ataupun mestilah dia mengajar anak-anaknya mencintai Nabi. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu awladakum ala 3 khisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atul Quran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, addibu awladakum, ajarlah anak-anak kamu, ajarlah generasi muda kamu, ala 3 khisal, 3 perkara. Ini ibu-ibu, ayah-ayah yang ada generasi muda, yang ada zuriat. Waktu kita nak anak, waktu Allah Ta'ala nak beri anak, kita nak. Waktu kita kahwin, Allah Ta'ala nak beri kita anak, kita pun nak beria-ia.
Jadi kita kena lakukan hak kita kepada Nabi, iaitu kata Nabi SAW, ajarkan 3 perkara kepada anak-anakmu. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cintailah Nabi kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wa hubbu ahli baitihi, dan ajarkan cinta kita kepada ahli bait, iaitu ahli keturunan Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW. Sebab itulah yang pertama tadi, ajarkan anak-anak. Ini kewajipan kepada ibu ayah. Ajarkan, kenalkan anak-anak itu yang manakah Nabi Muhammad, bagaimanakah sifat Nabi Muhammad. Tapi realitinya adalah zaman sekarang ramai budak muda tak kenal Nabi Muhammad. Tanya Nabi Muhammad lahir kat mana? Saya rasa Nabi Muhammad lahir kat Arafah. Dia kata macam tu. Tanam kat mana? Tanam kat Muzdalifah. Nabi Muhammad lahir kat mana? Lahir kat Mekah, Masjidil Haram, maksudnya di tapak itulah, di Mekah. Kemudian kalau tuan-tuan pernah pergi Masjidil Haram tu, dia ada pustakaan, dan pustakaan tu nak runtuh. Itu dikatakan tapak kelahiran Nabi. Jadi Nabi lahir di Mekah, wafat di mana? Tanam di mana? Madinah. Tapi orang lama sekarang, budak-budak tanya Nabi tanam kat mana? Saya rasa Nabi tanam kat Muzdalifah. Dia Muzdalifah pun dia tak tahu benda. Kalau orang biasa pergi haji, dia tahu Muzdalifah tu apa. Jadi sebab itulah generasi muda tak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi agak-agak boleh tak kita kata kita nak cinta Nabi? Tak boleh, sebab kita tak kenal Nabi. Bagaimanakah kita nak cinta jikalau kita tidak kenal? Sebab itulah kata pujangga ataupun bahasa orang lama, tak kenal maka tak cinta. Sebab itulah kena kenal dulu, maka barulah jatuh cinta. Sebab itu kata Nabi arahkan untuk ibu ayah, ajar anak-anak kamu mencintai Nabi. Yang kedua, ajar mereka mencintai ahlul bait. Maksudnya apa? Ajarkan mereka mencintai anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, cucu cicit Nabi. Sebab itulah kita ada habaib, habib-habib, keturunan Sayyid yang menjadi para ulama. Kita ajar mereka mencintai ahlul bait. Ini setengah kumpulan ajar siap viral lagi. Ini nama je Habib, tapi muka buruk, perangai buruk. Dia kutuk pula si Habib tu, dia buat viral kat FB. Itulah, ini bertentangan dengan apa yang Nabi ajar. Ajarkan anak kamu mencintai ahlul bait, iaitu ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, iaitu kata Nabi arahkan para ibu ayah, ajarkan anak-anak kamu membaca Al-Quran. Baitulah 3 perkara ini, mencintai Nabi kamu, mencintai ahlul bait, iaitu ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, ajarkan anak-anak kamu membaca Al-Quran. Jadi ingat pesanan, ataupun kita panggil, apakah hak kita kepada Nabi SAW? Setengah orang bila dia rasa disambut Maulidur Rasul, bila dia sangka bergerak kat tengah jalan tu sebut Nabi, dia rasa itu dah cinta Nabi dah. Tetapi dia terlupa bahawasanya ada hak yang perlu ditunaikan, iaitu mestilah jaga panggilan, menjaga adab kepada Nabi. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi. Yang ketiga, ajarkan anak-anak generasi muda mencintai Nabi. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu sahaja untuk hari ini. Inilah sedikit sebanyak sempena bulan yang mulia, iaitu bulan Rabiul Awal. Sebab itulah kita memperingatkan bahawasanya ini bulan yang mulia, bulan kelahiran seorang insan yang mulia bernama Nabi Muhammad SAW. Maka bulan ini dipanggil bulan yang mulia, Rabiul Awal, iaitu bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.